Okey, ketemu lagi kita dalam video PDPC cikgu kali ini. Okey, hari ini cikgu akan sentuh tentang tajuk persamaan kuadratik, terutama sekali untuk kertas 2. Cikgu fokus kertas 2 dulu untuk kali ini. Okey, untuk persamaan kuadratik, soalan yang ditanya dalam SPM biasanya adalah selesaikan persamaan kuadratik yang mana kamu perlu nyatakan nilai pemboleh ubah X. Kalau biasanya dia pakai X, nyatakan dua nilai bagi X tersebut. Ataupun dalam soalan penyelesaian masalah, kamu kena pilih salah satu nilai yang menepati kehendak soalan. Okey. Untuk first kali cikgu akan sentuh asas penyelesaian persamaan kuadratik terlebih dahulu sebelum kita pergi tengok kepada soalan sebenar. Okey, yang selalu ditanya dalam SPM. Okey. Kita tengok basic bagaimana menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, sebagai contoh di sini diberi persamaan kuadratik S kuasa 2 tolak 10X sama dengan negatif 16. Okey, cikgu ringkaskan penyelesaian persamaan kuadratik ini kepada 4 langkah. Okey, langkah yang pertama, murid mestilah, okey, pertama, jadikan bentuk am. Jadikan bentuk am persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Okey. Jadi persamaan yang diberi ini masih lagi bukan dalam bentuk am. Jadi kita kena tukar dia jadi bentuk am. Okey. Jadikan bentuk am macam mana nak buat? Okey. Sebelah kanan, sebelah sini mesti sama dengan sifar. Ataupun kosonglah sifar. Biasa pelajar selalu sebut kosong kan. Okey. Jadi perlu jadikan sebagai sifar. Okey, macam mana nak sifar? Nilai negatif 16 ini perlu dialih ke sebelah kiri. Okey, jom kita buat. Okey. X kuasa 2 tolak 10X. Okey, ini tak berubah. Yang dipindahkan hanya negatif 16. Bila pindah negatif 16, dia akan jadi positif 16 sama dengan sifar. Okey, ini step yang pertama cikgu cakap tadi. Jadikan dalam bentuk am. Ingat bentuk am sama kuadratik ialah, cikgu buat dalam warna lain. Okey. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kita mesti jadikan dia dalam bentuk am. Sama dengan kosong tu di sebelah kanan. Okey, step yang kedua. Okey, kita kena faktorkan. Step kedua, faktorkan persamaan di atas. Faktorkan. Okey, faktorkan ini kita guna kalkulator saja. Tapi kamu kena guna kalkulator saintifik lah. Kalkulator biasa tak dapat buat. Atau nak guna kaedah darat silang macam kamu belajar dulu. Boleh, tapi kamu akan ambil masa yang lama. Jadi dalam SPM dibenarkan guna kalkulator saintifik. Jadi kita gunakan kelebihan yang ada. Okey. Nak faktorkan guna kalkulator, tekan apa? Dengan kalkulator kamu tekan button. Okey, button mod. Okey. Button mod, tekan beberapa kali sampai kamu jumpa ada ditulis EQN, MAT, VCT. Kita nak EQN tadi, tekan nombor 1. Okey, dia keluar pula unknown. Kita tak nak unknown ni. Okey, kamu tekan anak panah bulatan yang sebelah kanan. Okey, sampai dia keluar degree. Ni kita nak degree ni, tekan nombor 2. Tekan nombor 2. Kemudian dia akan mula minta nilai bagi A, nilai bagi B dan nilai bagi C. Okey, nilai bagi A. Okey, kita rujuk balik dalam bentuk am ini. Okey. Mana nilai A? Nilai A di sini. Sini A. Berapa nilai A di situ? Kosong? Bukan kosong. 1. Bukan dia tak ada tu. Dia ada sebenarnya. Dia 1. Okey. B, di sini B. Berapa B? Negatif 10. Jangan ambil 10 saja. Kadang pelajar tersilap, dia ambil 10 saja. Sebenarnya negatif 10. Dan C di mana C? C di belakang sekali. C berapa? 16. Okey, masukkan nilai itu dalam kalkulator. Tekan 1, tekan sama dengan, tekan negatif 10, tekan sama dengan, tekan 16, tekan sama dengan.
Jadi dalam kalkulator dia akan beri kepada kita X1 bersamaan dengan 8. Kamu tekan lagi sama dengan lagi sekali. X2 dia akan bagi 2. Okey. Kita dah dapat nilai yang kita perlukan. Okey. Cikgu nak padam yang atas ni. Boleh faham? Okey. Padam semua. Kecuali yang bawah ni. Okey. Atas ni pun padam. Supaya tak kacau. Okey. Seterusnya kita nak masukkan ke dalam kurungan pemfakturan ni. Okey. Kita sebenarnya mengolah daripada jawapan yang kita dapat ini. Itu kurungan pertama yang X sama 1, X1 sama dengan 8. Kurungan kedua untuk X2 sama dengan 2. Jadi macam mana nak isi dalam kurungan ni? Okey. Kalau bagi pelajaran tak tahu lagi, kita ambil nilai di sebelah kanan ini, kita alih ke sebelah kiri. Sebelah kanan itu kita nak biarkan kosong. Jadi 8 pindah pergi sana akan jadi negatif lah 8. Sebelah sini X tadi ya. X1 tu kita buang lah. Okey. Jadi jawapan dia akan dapat X tolak 8. X tolak 8 inilah yang kita isi dalam kurungan tadi. Okey. Untuk yang kedua. 2 ni pindah ke sana. 2 ni positif. Jadi dia akan jadi negatif. X tolak 2. Yang simbol 2 ni kita buang lah. Okey. X tolak 2. Dan ini kita cerita tentang persamaan kuadratik kan. Jadi pemfakturan dia pun mesti ada sama dengan kosong belakang. Jangan lupa letak kosong. Sama dengan kosong belakang. Okey. Settle. Step yang ketiga. Okey. Just tulis saja X tolak 8. Kita asingkan. Samakan dengan kosong. X tolak 2 sama dengan kosong. Sama dengan kosong tu kita bagi pada setiap X tolak 8 dengan X tolak 2 tadi. Okay. Dan step yang terakhir. Terus tulis jawapannya seperti kita dapat dalam kalkulator di awal tadi. X sama dengan 8. Yang sebelah sini X sama dengan 2. Tanpa simbol 1 besar dengan X 2 besar tu lah. Okay. Jadi cikgu padam. Saya nampakkan sikit apa yang perlu ada. Okay. Jadi dalam exam sebenarnya markah diberi dekat mana? Sebenarnya yang pertama sekali, menjadikan bentuk am ini satu markah. Kamu lakukan pemfakturan di sini satu markah. Step yang ketiga sebenarnya tak ada markah ya. Tapi saya suka untuk pelajar tulis supaya kita nampak lebih teratur kita punya jalan kerja. Okey, 2 markah lagi di mana? Jawapan pertama satu markah. Jawapan kedua satu markah. Jadi dapat 4 markah total bagi penyelesaian persamaan kuadratik. Bagi kertas 2 SPM lah. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat kuasai asas ini. Okey, cikgu ulang balik. Step pertama, jadikan dalam bentuk am. Jadikan bentuk am maksudnya macam mana? Jadikan dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX kuasa 2 tambah C sama dengan kosong. Yang penting sama dengan kosong. Cikgu tulis balik sini. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, rujuk nombor 1 yang kita buat tu sama. Okey. Step yang kedua ni, faktorkan persamaan kuadratik tersebut. Faktorkan gunakan kalkulator. Okey, kamu boleh ulang balik yang daripada awal video yang cikgu tunjuk tadi. Okey, boleh. Step yang ketiga, asingkan dalam kurungan ni samakan dengan kosong. Okey, masing-masing sama dengan kosong. Dan sekali tulis balik jawapan seperti dapat dalam kalkulator. Okey, boleh faham? Okey, saya harap semua dapat kuasai asas penyelesaian persamaan kuadratik. Lepas ni kita akan pergi pada soalan-soalan berbentuk SPM. Okey, tadi kita dah tunjukkan asas penyelesaian persamaan kuadratik. Sekarang ni kita nak cuba soalan sebenar yang pernah ditanya dalam SPM. Ini soalan kelon SPM tak silap saya 2006. Saya lupa lah. Tapi soalan dia macam ni lah. Okey. Soalan ni diolah pada soalan SPM sebenar. Okay, menggunakan kaedah pemfakturan, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okey, kalau biasanya pelajar-pelajar tengok soalan macam ni, dia takut dah, dia kelang kabut. Sebab apa? Dia kata, ini susah ni. Nak jadikan bentuk am tu susah. Tak pelajar, sebenarnya senang saja. Tenang, kita cuba buat step by step. Okey, ingat first kali untuk kaedah untuk soalan penyelesaian persamaan kuadratik,
Yang pertama, jadikan dalam bentuk am. Okey. Kita tengok soalan ini diberi 2x dalam kurungan x tolak 1 per 3 sama dengan x tambah 4. Okey. Kita selesaikan dulu ini dulu, jadikan bentuk am. Okey, kita nak pindahkan siapa di sebelah kiri ni ke sebelah kanan. Di sini dah tengok bahagi dengan 3 kan. 3 ni kita pindah ke sana akan jadi darab. Dia bahagi pindah ke sebelah kanan akan jadi darab. Jadi 2x x tolak 1 sama dengan 3 dalam kurungan x tambah 4. Okey. Kita dah pindah, dia akan jadi darab. Jangan darab dengan x saja. Dia mesti darab dengan semua yang ada di sebelah kanan tadi. Okey, seterusnya kita selesaikan dalam kurungan kiri dan kanan. 2x darab dengan x darab dengan negatif 1. Dia akan jadi 2x kuasa 2. 2x 1 negatif 2x. Okey, belah kiri settle. Belah kanan pula 3 darab x, 3x. 3 darab 4, 12. Positif 12. Okey. Seterusnya kita nak jadikan bentuk am. Semua di sebelah kanan ni kita pindah ke sebelah kiri. Okey. Jadi kita pindahkan 2x kuasa 2 tolak 2x. Okey, 3x pindah jadi tolak 3x. 12 pindah akan jadi negatif 12. Jadi sebelah kanan ni tinggal sifar. Okey. Jadi tak selesai lagi. Kita tengok ada tak pun boleh ubah yang sebutan yang sama. Sini ada kat sini. Negatif 2x tolak 3x. Okay, negatif 2x tolak 3x jadi negatif 5x. Kita tulis balik. 2x kuasa 2. Negatif 2x tolak 3x. Negatif 5x tolak 12 sama dengan 0. Okey, nampak panjang kan? Baru di sini kita dapat satu markah tadi. Bentuk am tadi. Okey, boleh? Okey, pelajar boleh tengok lagi sekali. Kaedah kita menjadikannya dalam bentuk am. Okey, boleh? Okey, seterusnya step yang kedua. Faktorkan. Okey, faktorkan. Nak faktorkan guna kalkulator. Kita buat dulu kurungan. Saya suka buat dulu kurungan lah. Saja pelajar-pelajar pun buat kurungan dulu supaya mereka nampak apa yang nak kena dibuat. Okey. Macam cikgu ajar tadi, guna kalkulator, tekan button merge sampai jumpa EQN. Tekan nombor 1. Tekan nak panah ke kanan. Tekan degree 2. Masukkan nilai A. Berapa nilai A? Nilai A kita 2. Nilai B negatif 5. Dan C kita negatif 12. Okey. Okey, sekejap. Jadi kita salah tekan tadi. A 2. B negatif 5. C negatif 12. Okey. C negatif 12 kan. Okey, kita akan dapat X1 4 X2. Okey, X2 kamu akan dapat. Okey, sini. Tulislah apa kita dapat. Cikgu dapat kat sini, cikgu dapat negatif 1.5. Okey, kita tak nak dalam bentuk perpuluhan. Kita nak dalam bentuk pecahan. Pecahan tak wajar. Okey, tukar macam tukar. Dalam kalkulator tekan button apa? Tekan button shift. Okey, button shift. Kemudian tekan button, ada button A, B per C ni. Okey, button shift, tekan button A, B per C. Kamu akan dapat jawapan dia negatif 3/2. Okey. Jadi kita nak yang negatif 3/2 ni lah. Okey, boleh cikgu ulang. Bila dapat 80-an, kita tak nak. Kita nak jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Tekan button shift, tekan A, B per C tu. Okey, tekan button tu je. Okey. Seterusnya, okey, padam ni tak berkaitan. Padam. Okey, padam. Kita ambil yang negatif 3/2 tadi. 3/2. Okey, dalam kurungan nak isi macam mana? Ingat, rujuk pada ni
setiap ni pasangan dia di situ. Okey. Yang pertama, X1 sama dengan 4. X sama dengan 4. Pindahkan 4 ke sana jadi tolak. X tolak 4. Jadi kurungan pertama, X tolak 4. Yang kedua, okey, yang kedua ni cikgu terangkan betul-betul. Okey. Kita nak alihkan negatif 3/2 ni. Kita tak boleh alih sekaligus. Tak alih satu persatu. Okey. Di sini 3 tak boleh gerak lagi sebab kat bawah dia ada 2 tengah pegang dia. Okey, jadi alih siapa? Alih 2 dahulu. 2 ni sifat dia bahagi. Pindah ke sana akan dia darab. Okey, 2 kat depan ni. Sorry, maaf saya. Kita padamkan 2 kat depan tu. Okey. 2 pindah pergi sana jadi darab dengan X. Jadi 2X. X darab 2. 2X. Okey, tinggal negatif 3. Negatif 3 pindah pergi sana. Dia negatif. Pindah akan jadi tambah 2X tambah 3. Jadi 2X tambah 3 ni lah isi kat situ. 2X tambah 3. Okey. Boleh faham? Okey, cikgu bagi masa sikit untuk kamu tengok balik step ni. Yang sini buanglah X1 tadi. Kita nak alihkan nilai X tu. Okey. Nilai yang ada dengan X tu alihkan supaya sebelah kanan tu tinggal kosong. Okey. Boleh? Kita nak padam yang ni. Okey, jadi jawapan untuk seterusnya step ketiga, tulis saja setiap dalam kurungan tu sama dengan kosong. 2x tambah 3 sama dengan kosong. Saya lupa beritahu pembuatan 1 markah. Step ketiga tak ada markah tapi tak apa, tulis saja. Tak nak tulis pun tak apa. Dan step yang keempat, tulis jawapan seperti dalam kalkulator. X sama dengan 4, X sama dengan apa? 3/2. Negatif 3/2. Okey, dapat? Kita dapat dua jawapan sini. X sama dengan 4, X sama dengan negatif 3/2. Setiap satu jawapan, satu markah. Okey, boleh? Agak panjang sikit. Okey. Tapi yang bahagian atas ni, kalau boleh ringkaskan sikit, ringkaskanlah sedikit berdasarkan kefahaman kamu. Nak tulis panjang macam ni pun tak apa. Kalau saya suka galakkan tulis panjang sikit supaya kamu nampak step by step apa yang sedang berlaku. Terutama untuk pelajar yang agak kurang mahir lah. Okay. Ingat step pertama tadi jadikan bentuk step kedua faktorkan. Step ketiga just tulis asingkan setiap dalam kurungan tu samakan dengan kosong. Dan step keempat tulis balik jawapan seperti dalam kalkulator. Okay, boleh? Okay. Seterusnya cikgu akan tunjukkan pula soalan yang dalam bentuk penyelesaian masalah dalam bentuk ayat penerangan. Okey. Okey, murid-murid, kali ini cikgu bawakan soalan berbentuk penyelesaian masalah pula. Okey, diberi kepada kita pernyataan dan kita kena selesaikan guna penyelesaian persamaan kuadratik. Okey, kita baca dulu, kita fahamkan dulu soalan yang diberi. Okey, sebuah bekas plastik berbentuk kuboid. Okey, kuboid mempunyai panjang Y cm, lebar Y tolak 3 cm dan tinggi 50 cm. Jika bekas itu diisi penuh dengan air yang mempunyai isi padu 35,000 cm padu, hitung nilai Y. Okey, di sini dia beri kita sebuah bekas berbentuk kuboid dengan panjang dia, lebar dan tinggi dia yang dinyatakan di situ. Dan dia kata kalau bekas itu diisi penuh dengan air. Maksudnya penuh air maksudnya keseluruhan isi padu tu dah penuh dengan air sebanyak 35,000 cm padu. Hitung nilai Y. Okey, jadi macam ni tak selesaikan. Okey, diberi kepada kita adalah sebuah bentuk kuboid. Okey, diberi kita isi padu dia. Jadi kita kena cuba darab balik guna rumus isi padu kuboid. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, saya harap semua pelajar dah kuasai ya. Rumus mencari isi padu kuboid. Okey, ditulis kalau ada yang tak ingat. Isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Cikgu tukar pen sekejap. Okey.
panjang darab lebar darab tinggi. Itu isi padu kuboid. Jadi kita ambil balik, kita gantikan dengan semua nilai yang ada dalam soalan, dalam pernyataan diberi. Okey. Panjang Y darab dengan lebar Y tolak 3. Tinggi 50 darab 50. Samakan dengan apa? Jumlah isi padu diberi 35,000. Okey, sentimeter apa semua tu tak perlu tulis. Nanti kita tukar pula dengan pembalik ubah yang ada dalam soalan. Okey. Jadi kita darabkan semua yang ada di sebelah kiri tadi dahulu. Okey. Y darab Y tolak 3. Darab satu persatu dalam kurungan dapat Y darab Y kuasa 2. Y darab 3. Negatif 3Y. Okey. Ini pun darab pula dengan 50 tadi. 35,000. Okey. 50 darab 5Y kuasa 2. Darab satu persatu juga. Darab satu persatu. Okey. Dapat 50 Y kuasa 2. Okey. Negatif 3 darab 50. 10 darab negatif 3 akan dapat negatif 150 Y sama dengan 35,000. Okey. Dah selesai. Okey, ingat dalam penyelesaian persamaan kuadratik, first step adalah jadikan bentuk arm. Jadi nak jadikan bentuk arm, 35,000 perlu dibawa ke sebelah kiri supaya sebelah kanan itu sama dengan sifar. Okey. 50 Y kuasa 2 tolak 150 Y. Okey, ni positif, 35,000 ni positif, pindah jadi negatif, 35,000 sama dengan 0. Okey, di sini kita telah dapat 1 markah. Okey, step yang kedua kita lakukan pemfaktoran. Yang pemfaktoran pun ada 0, jadi guna kalkulator. Macam biasa, cikgu diterangkan seperti ini. Okey, nilai A 50. Nilai B negatif 150. Nilai C negatif 35,000. Okey. Jadi dapat X yang pertama cikgu dapat. Okey. Y di sini kita masukkan nilai Y lah. Okey, jadi hati-hati ya. Dalam soalan dia guna pembalik ubah Y, tapi dalam kalkulator kita dia akan tunjuk X sajalah. Okey, jadi hati-hati, pastikan kamu gantikan dengan Y. Jangan tulis X pula. Okey, Y yang pertama 28. Tekan sama dengan lagi sekali. Kita akan dapat satu lagi Y adalah negatif 25. Okey. Jadi olah balik, masukkan dalam kurungan pertama. Okey. Y 28 pindah pergi sana jadi tolak 28. Kurungan kedua Y tambah 25. Okey. Yang ketiga, just samakan dengan 0, Y tambah 25 sama dengan 0. Okey. Jadi, dalam soalan ini, dia suruh hitung nilai Y. Nilai Y adalah panjang. Tapi di sini kita dapati ada dua nilai Y. Okey. Satu, Y sama dengan 28. Yang kedua, Y sama dengan negatif 25. Jadi, kita kena pilih salah satu sahaja nilai. Sebab apa? Y di sini mewakili panjang. Jadi, panjang Y sama dengan, mana lebih logik? Negatif 25 ke 28? Tentulah nilai yang bernilai positif. Yang negatif itu tidak logik. Kalau boleh kita buatlah bintang sikit. Abaikan. Okey, tuliskan abaikan. Okey, simple saja. Tapi jawapan akhir kamu mesti buat kesimpulanlah di sini. Nilai mana satu yang perlu digunakan. Yang nilai yang lebih tepat. Ini macam soalan kebat lah. Okey. Kamu dikehendaki memilih salah satu jawapan yang paling tepat lah. Okey. Sebab dia minta hitung nilai Y. Tak perlu kita nyatakan dua. Sebab satu lagi kalau negatif 25. Panjang negatif.
Tak logik lah kan, panjang negatif. Tentulah panjang mesti suatu nilai yang positif. Panjang kotak nilai positif. Okey, boleh? Okey, macam biasa cikgu recap balik untuk penyelesaian persamaan kuadratik. First step, jadikan bentuk arm. Second step, jadikan pemfakturan dalam bentuk pemfakturan. Okey, seterusnya step yang ketiga tak ada markah. Okey, step yang keempat satu markah. Okey, dekat sini satu markah lagi kan. Okey, tapi dia turunkan sinilah satu markah untuk kesimpulan. Satu markah di sini kira sekali lah. Okey, satu markah kira sekali. Okey, untuk jawapan kesimpulan mana satu jawapan yang betul, itu satu markah. Okey, boleh faham? Okey, harap boleh dapat faham. Sehingga kita berjumpa untuk soalan seterusnya. Satu lagi cikgu bagi satu contoh lagi. Okey, seterusnya cikgu bawa satu lagi soalan berbentuk penyelesaian masalah untuk tajuk persamaan kuadratik ini. Okey, kita baca soalan. Cikgu bahasa Melayu je. Okey, pergerakan sebuah bola keranjang yang dibaling dalam suatu permainan boleh disimpulkan dalam persamaan S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Yakni S ialah jarak, U ialah laju awal dan T ialah masa dan A ialah pecutan. Michael membaling sebiji bola 12 meter dari jaring. Okey. Dan laju awal 2 meter per saat dan pecutan 4 meter per saat kuasa 2. Okey. Tentukan masa yang diambil oleh bola untuk sampai ke jaring. Dia suruh cari, tegaskan sikit soalan akhir dia. Masa yang diperlukan untuk bola itu sampai ke jaring. Okey. Kalau kita highlightkan beberapa perkara penting, di sini diberi kita persamaan. Okey. Persamaan, satu persamaan. Okey, nilai dia S itu ialah jarak, U ialah laju awal, T ialah masa dan A ialah pecutan. Okey, dia suruh cari masa T. Okey, di sini dia suruh cari T di sini. Dalam persamaan ini dia suruh cari nilai T. Okey. Jadi kita cuba gantikan apakah nilai-nilai yang telah diberi kepada kita. Laju awal. Maksudnya kita dah ada nilai U. 2. Nilai pecutan. Pecutan A. Pecutan kita ada 4. Jadi cuba kita gantikan ke dalam persamaan. S sama dengan U 2 T ialah masa tambah 1/2 A 4 T kuasa 2. Okey. Simpulkan macam tu dulu. Okey. Jadi kita nak selesaikan dia. Okey. Jadi kita boleh potong dulu, kecilkan. Jadi dia akan dapat 2. S sama dengan 2 T tambah 2 T kuasa 2. Okey. Sekarang ni, macam mana kita nak tentukan T? Okey. S ada tak diberi S? Okey, kita baca balik. Okey. Dia ada beri pada kita. Ni. Michael membaling sebiji bola 12 meter dari jaring. Okey, S ialah jarak. Saya terlepas pandang tadi. Okey, 12. Maksudnya di sini kita letak nilai 12 tadi. S sebagai 12 meter. Okey. Jadi kita ingat penyelesaian persamaan kuadratik, step yang pertama adalah menjadikannya dalam bentuk arm. Okey. Jadikan dia dalam bentuk arm. Okey, maksudnya sebelah kanan ini mesti kosong. Ataupun kalau kamu tak nak pening, kamu bawa yang 12 ni ke sana satu step sajalah. Jadi saya susun balik 2T kuasa 2 kat depan. Saya susun balik macam tu. 2T positif. Okey, 12 pindah ke sana akan jadi negatif 12. Okey, boleh faham? Ataupun kalau kamu nak pindah semua ke sebelah kiri pun boleh, tak ada masalah. 2T kuasa 2 akan jadi negatif. Okey, padam dulu ni. Akan jadi negatif
2T kuasa 2. 2T pindah ke sana jadi negatif 2T. 12 kekal positif sama dengan kosong. Tapi bentuk am kita nak jadikan supaya nilai A ini positif. Jadi semua nilai di sini kena darab dengan negatif. Jadi akhirnya akan dapat 2T kuasa 2 tambah 2T tolak 12 sama dengan kosong. Boleh? Ada berbagai-bagai kaedah lah. Step yang pertama tadi pun tak ada masalah. Kita pulang pada kamu. Kalau kamu nak kata, kamu nak bawa semua ke sana. Okey. 2T tambah 2T kuasa 2. Sorry. Okey. Tolak 12. Okey, kita susun balik kosong bawa ke sebelah kanan. Jadi akhirnya dia akan jadi macam di bawah ni jugalah. Okey, jadi cikgu tak nak kamu pening. Kita ambil satu langkah saja. Okey. Kita ambil penyelesaian dia. 2T kuasa 2 tambah 2T tolak 12 sama dengan kosong sebagai bentuk am. Di mana di sini kita akan dapat satu markah yang pertama. Okey, boleh? Okey. Seterusnya, okey, kita faktorkan. Okey. Buat dulu kurungan. Saya suka bagi tu pelajar buat dulu kurungan supaya kamu kamu nampaklah apa yang nak dibuat tu. Okey, gunakan kalkulator macam biasa. Tekan mod, tekan EQN, tekan degree, ambil nombor 2. Okey, masukkan nilai A apa? A tu 2, B 2 juga, C negatif 12. Okey. Kita akan dapat X pertama. Okey, ingat X lagi di sini ya. Tapi T dah. Okey. 2T yang kedua kita akan dapat negatif T 3. Jadi dalam kurungan terbalik. Ni bawa pergi sana. Ni bawa pergi sana akan jadi T tolak 2. T tambah 3. Dapat satu markah lagi kat sini. Okey. Okey, asingkan T tambah 3 sama dengan kosong. Okey. Di sini dia suruh tentukan masa yang diambil oleh bola untuk sampai ke jaring. Jadi satu nilai sahaja diperlukan untuk menjadi masa tadi. Jadi kita pilih mana T yang lebih sesuai. 2 ataupun negatif 3. Okey, tentulah nilai 2 tadi. Negatif 3 ni kita buat sikit bintang. Abaikan. Okey. Jadi T masa. Koma sikit T ialah 2. 2 apa? 2 saat. Okey, sebab unit situ semua 2 saat ya. Saat. Kalau tak nak tulis pun tak apalah. Just tulis masa T 2. Okay, dapatlah di sini satu markah. Di sini jadi satu markah. Okey, dapatlah semua sekali 4 markah. Okey. Senang saja sebenarnya soalan ini. Cuma kita perlukan pemerhatian. Kena baca dengan teliti. Bagi soalan penyelesaian masalah ni kita kena baca dengan teliti lah. Supaya kita tak termiss sebarang maklumat yang ada dalam pernyataan diberi. Baca berulang-ulang kali. Okey, boleh? Lepas tu barulah kita buat guna kaedah penyelesaian persamaan kuadratik macam biasa 4 step tadi. Okey, jadikan bentuk am. Faktorkan, okay, asingkan, dia punya tu samakan dengan kosong dan last kali tuliskan jawapan. Dan kalau soalan tu berbentuk jenis scared yang nak kita pilih satu saja nilai, kita pilih yang mana lebih logik. Kalau masa, mestilah nilai yang positif. Okey, boleh?